Baik, insyaAllah nabda' biqira'ati min akhir surat Al-Kahf. Kita insyaAllah kita mulakan dengan membaca daripada ayat-ayat terakhir surah Kahfi. Mudah-mudahan banyaknya kita baca ni lama-lama hafal lah insyaAllah. Bermula daripada ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, barisan imam, AJK Bilal, AJK Masjid dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan kembali hadis berkenaan dengan asap garam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dah masuk kepada bab yang ke-36, iaitu apabila Nabi terlibat dalam kemalangan. Hadis yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min usfan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa qad ardafa Safiyata bint Huyai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an,
Dia kata, kami pernah bersama dengan Nabi SAW dalam satu perjalanan pulang Nabi daripada Usfan. Kalau sekarang ni Usfan ni nama dia Asfan. Asfan ni lebih kurang 80 km daripada Mekah. Dia sebelah utara Mekah. Tempat dia Asfan. Asfan ni antara tempat yang kalau tak silap saya, Nabi antara tempat-tempat awal Nabi mula solat khauf. Solat khauf tu tuan-tuan, solat perang. Lepas ni Google. Kalau nak check macam mana cara solat khauf, antaranya adalah pernah ditunjukkan oleh apa nama tu? ATM Angkatan Tentera Malaysia. Dia buat macam mana cara solat dia. Bila yang depan ni rukuk, yang belakang ni standby. Lepas tu bila depan naik sampai sujud, nanti sampai dia naik baru yang belakang ni rukuk. Dia ada cara dia lah. Ada. Jadi antara waktu tempat solat khauf tu memang ada. Untuk solat berjamaah dalam keadaan mereka saling berjaga-jaga. Pernah solat khauf tuan-tuan? Saya pun tak pernah lah sebab kita tak terlibat dalam peperangan kan. Tak pernah lah kita solat khauf. Taib. Jadi, bila Nabi dalam perjalanan pulang daripada Usfan tu, ketika itu Rasulullah berada di atas tunggangan sambil membonceng Safiyah binti Huyai. Siapa dia Safiyah binti Huyai? Dia ni kita dah pernah sebutkan sebelum ni, nama dia kita dah pernah sebut tentang hadis tentang dia, iaitu salah seorang daripada isteri Nabi SAW yang menjadi hamba tawanan dalam perang. Dia ni adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang kemudian apabila dibawa ke Madinah, maka para sahabat tengok dia ni cantik sangat. Cantik sangat Safiyah ni. Maka cakap, aku rasa tak sesuai lah bagi kat orang lain. Kita bagi kat Rasulullah je. Maka beri pada Rasulullah, Rasulullah bagi pilihan. Kau nak balik ke? Ataupun kau duduk kat sini, dimerdekakan, dan maharnya adalah kahwin dengan Rasulullah. Maka dia pilih untuk kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi apa yang jadi selepas itu? Fa'atharat naqatuhu fasuri'a jami'an. فقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداءك قال عليك المرأة فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian apa yang berlaku? Tiba-tiba unta baginda tergelincir. Sehingga Safiyah dan juga Rasulullah dua-dua terjatuh. Maka Abu Talhah yang ada bersama-sama dengan Nabi itu terus pergi kepada Rasulullah sambil dia sebut apa? Ja'alani Allahu fida'aka. Ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'aka. Wahai Rasulullah, biarlah Allah jadikan aku sebagai tebusanmu. Tapi Nabi cakap apa? Alaikal mar'ah. Pergi tolong perempuan tu. Tolong yang perempuan ni. Maka Abu Talhah pun menutup wajahnya dengan sehelai baju. Ni salah satu daripada cara dia nak hormat kepada Ummul Mukminin. Dari Safiyah ni, isteri Rasulullah. Jadi dia tutup wajah dia dengan baju. Kemudian dia pun mendekati Safiyah, kemudian melemparkan baju itu kepadanya. Kemudian Abu Talhah pun membaiki semula tempat tunggangan tu, lalu mereka berdua pun menunggang semula. Akhirnya kami dapat menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang lain kita tengok sebenarnya Abu Talhah tak sempat tolong Safiyah bangun sendiri. Kemudian selepas itu apa yang jadi? Falamma ashrafna 'alal Madinah qala aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun falam yazal yaqulu dhalika hatta dakhala al-Madinah. Okey. Selepas itu apabila kota Madinah mula kelihatan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sentiasa menyebut satu perkataan ni. Apa dia Nabi sebut? Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Apa maksudnya? Kami kembali sebagai hamba yang bertaubat. Aibun, kami kembali. Taibun, sebagai hamba yang bertaubat. Abidun, sebagai orang hamba yang abid, yang pengabdi, mengabdikan diri kepada Allah. Li rabbina hamidun.
dan pemuji kepada Tuhan kita, Tuhan kami, yang memuji Tuhan kami. Jadi Nabi tak henti-henti sebut benda ni. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Nabi tak berhenti-henti sampailah Nabi masuk ke dalam kota Madinah. Okey, kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang lebih kurang juga, tapi ada tambahan lafaz sikit. Kata Anas bin Malik menceritakan bahawa dia dan Abu Talhah pulang bersama dengan Nabi SAW, dan ketika itu bersama Nabi adalah Safiyah yang membonceng di atas tunggangan baginda. Di tengah perjalanan, tiba-tiba unta baginda tergelincir dan Nabi dan isterinya pun terjatuh. Lantas Abu Talhah pun datang kepada Rasulullah dan dia berkata, "Ya Nabi Allah, biarlah Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Adakah engkau cedera?" Kata Abu Talhah. Lalu baginda menjawab, "Tak, tapi pergi tolong perempuan tu." Abu Talhah pun menutup wajahnya dengan sehelai baju, lalu mendekati Safiyah, kemudian melemparkan baju itu kepadanya. Tapi perempuan itu dapat bangun sendiri. Selepas itu, Abu Talhah membaiki semula tempat tunggangan, lalu mereka berdua menunggang semula. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sehingga bila mereka mula melihat kota Madinah, Nabi menyebut perkataan yang tadi itu. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kita kembali sebagai hamba yang bertaubat, yang mengabdikan diri pada Allah dan memuji Tuhan kita. Dan tidak henti-henti Nabi menyebutnya sampai ke kota Madinah. Okey. Daripada hadis ni tuan-tuan, yang pertama kita boleh melihat bagaimana Nabi SAW sangat-sangat mengutamakan keselamatan isterinya berbanding dirinya sendiri. Itu yang awal. Yang pertama sekali kita boleh lihat bahawa Nabi bila Abu Talhah datang, sampai Abu Talhah cakap apa? Ja'alani Allahu fida'uk. Biar Allah jadikan aku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Fida'ak. Jadi, Nabi SAW kata apa? Alaikal mar'ah. Pergi tolong yang perempuan tu. Tolong isteri aku. Tolong yang ni. Aku tak apalah. Jadi, ni Nabi SAW. Sedangkan pada usia Nabi dekat Madinah ni, Nabi dah usia dia berapa tuan-tuan? 50-an lah. 55 ke macam tu. Ni berlaku ni peristiwa ni Allah Alam berlaku bila. Tapi dah 50 lebih lah. Bukannya umur 30, 40 tak. Nabi dah diangkat menjadi Rasul sebagai daripada umur 40. Dekat Mekah sampai 53. Umur 53, hijrah ke Madinah. Jadi usia daripada 53 ke atas tu. Usia Nabi bukanlah muda sangat lah. Bila terjatuh tu, biasanya seram sikit kan. Kalau dah umur dah 50 lebih ni, terjatuh unta ke apa. Tapi Nabi, yang pertama Nabi mengutamakan isterinya. Maka ni kita boleh lihat yang pertama bagaimana Nabi SAW nombor satu, dia ingat kepada isterinya. Dan benda ni sebenarnya masih ada dalam masyarakat. Kadang-kadang bila aksiden ke apa kan, nombor satu dia tanya, isteri saya okey ke? Cek isteri saya dulu. Ini sebenarnya masih ada. Dan benda ni rupanya perkara yang diamalkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat bahawa lumrah dalam rumah tangga memang kadang-kadang terjadinya perkara pahit. Tiba-tiba aksiden sama-sama. Tiba-tiba jatuh motor sama-sama termasuk sawah. Kan? Dulu ke apa jadi kan? Teringat. Bila dah 10 tahun akan datang, bila teringat balik peristiwa tu tersenyum balik. Ingat kita sama-sama dulu jatuh kat dalam sawah. Bonceng-bonceng dulu. Naik motosikal. Terjatuh parit dekat longkang depan rumah tu. Benda yang peristiwa yang pahit tu rupanya benda yang Nabi sendiri alami. Nabi pun menunjukkan bahawa Nabi ni bukanlah sentiasa orang kata perfect kehidupannya. Tak ada terjatuh longkang ke, tak ada terjatuh unta ke, tak. Benda tu terjadi juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benda normal. Maka bolehlah kita lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, dia terpelihara daripada dosa. Tapi taklah dia terpelihara daripada kemalangan-kemalangan. Boleh terjadi kepada Nabi juga macam-macam kemalangan. Bahkan sebelum ni kan kita pernah sebut, Nabi termakan daging yang beracun yang Nabi makan dekat Khaybar, diberi oleh seorang perempuan Yahudi. Abu Talhah tadi yang kita sebut tu, dia adalah bapa tiri kepada Anas bin Malik. Mak kepada Anas bin Malik nama dia Ummu Sulaim, kalau tak silap. Jadi Ummu Sulaim dinikahi oleh Abu Talhah. Jadi Abu Talhah ni adalah ayah tiri kepada Anas bin Malik. Dan kita boleh lihat bagaimana
Jelas kita tengok apabila Nabi terjatuh, antara perkara yang awal yang mereka sebut apa dia? Abu Talhah ni nombor satu, ja'alani Allahu fida'ak. Ya Allah, wahai Rasulullah, biar Allah jadikan aku sebagai tebusanmu. Maksudnya dia sangat-sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni terpakai kepada semua sahabat. Dia bukan macam zaman sekarang, tuan-tuan. Pemimpin yang diangkat menjadi pemimpin ni, ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi tak. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, orang-orang Islam semuanya sayang kepada Nabi. Yang tak sayang kepada Nabi ni cuma orang munafik je. Geng-geng munafik ya, mereka akan menyebutkan. Apa ayat dia? Contohnya dalam surah Munafiqun, ada perkataan yang disebutkan oleh Abdullah bin siapa nama dia? Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Dia ada menyebut dalam surah Munafiqun, contohnya la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Apabila kami kembali, bila kita kembali ke Mekah nanti, kembali ke Madinah nanti, orang-orang yang mulia ni akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Dia nak sebut diri dia mulia dan dia nak sebut Nabi tu hina. Orang-orang yang mengikuti Nabi ni hina. Jadi ada orang yang membenci Nabi tapi bukan daripada kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi semuanya sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh lihat satu contoh, tuan-tuan. Saya cari tadi antara perkara yang peristiwa yang sangat-sangat tegang yang pernah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sewaktu peperangan Uhud. Perang Uhud, apa yang berlaku, tuan-tuan? Dalam peperangan Uhud, orang Islam ramai. Dan apabila pemanah-pemanah yang ditugaskan oleh Nabi untuk berada di atas bukit, mereka tengok orang-orang musyrik ni dah lari dah, maka nampak ada tinggal ghanimah. Ada tinggal ghanimah ni apa? Harta-harta perang yang ditinggalkan. Sebab jenis orang Arab dulu, mereka ni kalau perang, dia bawa semua harta. Harta semua bawa. Anak isteri bawa apa semua, harta-harta dia pun bawa. Kenapa? Seolah-olah macam perang, kalau engkau lari, engkau tinggalkan harta ni. Jadi nak suruh lebih bersemangat untuk berperang. Maka style dia macam tu. Sebab tu ada ghanimah, ada harta rampasan perang. Banyak. Biasanya mereka akan bawa. Jadi apabila mereka mula tergiur nak ambil ghanimah tu, maka dia lari kan. Khalid Al-Walid waktu tu yang masih bukan Islam, dia memimpin kaum musyrikin ni untuk pusing dekat bukit tu dan menyerang daripada belakang. Dan waktu tu dah tak cukup pemanah lah. Sebab masing-masing dah lari kan. Dah turun ke bawah untuk ambil harta rampasan. Jadi pada waktu tu kaum muslimin terkepung daripada dua arah. Daripada depan dan belakang sehingga puluhan kaum muslimin yang terbunuh. Sehinggalah apabila Allah menguji mereka dengan matinya ramai puluhan kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar daripada itu. Iaitu dalam keadaan tengah ada musuh daripada depan dan belakang ni, tiba-tiba Ibnu Qami'ah. Dia ni, siapa nama ni? Salah seorang daripada orang musyrikin lah. Ibnu Qami'ah ni, dia cakap, qataltu Muhammadan. Aku telah membunuh Muhammad. Maka apabila macam tu, makin sedih para sahabat dalam peperangan. Sedih sangatlah bila cakap, Rasulullah yang mati ni. Rasulullah yang kena bunuh. Maka Abu Sufyan pun, yang waktu tu masih lagi orang musyrikin, dia pun naik ke atas bukit dan dia bertanya, adakah Muhammad masih hidup? Adakah Ibn Abi Quhafah masih hidup? Adakah Umar bin Al-Khattab masih hidup? Tapi Nabi meminta para sahabat untuk diam. Tapi Umar ni tak dapat menahan emosinya, sehingga Umar berkata, ya adu Allah, innal ladhina zakartahum ahya wa qad abqiyallahu ma yasu'ak. Wahai musuh Allah, orang-orang yang kau sebutkan semua tu masih hidup. Allah tetap akan membuat kamu sedih. Jadi Umar lah yang akhirnya tak puas hati kan. Umar pun bagi tahu yang sebenarnya Rasulullah tidak wafat lagi. Abu Bakar dan Umar pun masih hidup lagi. Maka waktu tu barulah orang kaum muslimin mula gembira.
Dan akhirnya selesai peperangan tu, ada berapa orang yang meninggal dunia? Lebih kurang 70 orang meninggal dunia. Dan 70 orang yang meninggal dunia ni dirasakan lebih ringan berbanding daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah 70 orang ni meninggal, yang penting Rasulullah tak mati. Macam tu pemikiran mereka pada waktu itu. Dan khabar tentang kewafatan Rasulullah ni, rupanya benda ni tersebar sampai ke Madinah. Sehingga kan apabila orang-orang yang berperang dalam peperangan Uhud ni, mereka pulang ke Madinah, yang perempuan ni, yang dekat Madinah masing-masing semuanya bertanya-tanya tentang bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah apabila masuknya pasukan Uhud tu, masuk ke Madinah, ada seorang perempuan daripada Bani Dinar. Dia pun bertanya, macam mana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pasukan tu menjawab, suami engkau meninggal. Suami engkau syahid. Lepas tu dia tanya lagi, macam mana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diberitahu lagi, ayah engkau meninggal. Kemudian ditanya lagi. Perempuan ni tanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diberitahu lagi, saudara engkau meninggal, adik ataupun abang engkau meninggal. Tapi dia tetap bertanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah pasukan Uhud ni menjawab, baginda baik-baik saja wahai Ummu Fulan, walhamdulillah, seperti yang kau harapkan. Maka dengan ikhlas, perempuan ni berkata apa? Kullu musibah ba'daka jalal turidu saghirah. Semua musibah itu menjadi ringan selagi mana engkau selamat. Perempuan ni tahap sayang dia kepada Rasulullah, sampai nombor satu dia tanya adalah berkenaan dengan bagaimana perihal Nabi sendiri. Dia tak tanya tentang adik-beradik dia, bapa dia, suami dia. Padahal semua meninggal ni. Keluarga dia ni ramai yang meninggal, yang pergi perang Uhud. Suami meninggal, ayah meninggal, adik-beradik meninggal. Tapi nombor satu yang dia tanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sa'ad bin Mu'az kat belakang sambil berlari ikut. Dan kemudian dia pun waktu tu Sa'ad bin Mu'az ni sedang memegang tali tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad pun berkata, wahai Rasulullah, tu emak aku, tu ibuku. Jadi apabila sampai Rasulullah pun menyampaikan berita bahawa anak dia yang seorang lagi, Ammar bin Mu'az, meninggal dunia. Wafat. Tapi apa dia kata? Amma idh ra'aituka saliman faqad ishtawaitul musibah. Selagi mana aku melihat engkau selamat, maka aku anggap ringan semua musibah. Ini tanda sayangnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sememangnya begitulah sepatutnya kita, tuan-tuan. Tanda kita ni sungguh-sungguh beriman kepada Allah adalah bagaimana tahap sayangnya kita kepada Nabi. Sungguh-sungguh ke kita sayang? Kan Nabi pernah sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang daripada kalian sehinggalah aku ni lebih dia cintai berbanding anak dia ataupun mak atau bapa dia ataupun keseluruhan manusia. Jadi maksudnya kita ni kalau betul-betul beriman, kita kena sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Ni baru betul-betul tanda keimanan. Kalau tidak, maksudnya belum betul-betul sempurnalah keimanan. Kalau kita tak menjadikan Rasulullah ni orang yang paling kita cintai. Maka bagaimana nak tunjukkan yang kita ni betul-betul sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pegang teguh dengan sunnah Nabi. Apa yang Nabi suruh kita buat betul-betul. Apa yang Nabi kata tinggal, maka kita tinggalkan sungguh-sungguh. Itu bukti kita cinta pada seseorang kan. Contohnya apabila kita sayang pada dulu masa bercinta ataupun kita sebut isteri lah kan. Biasanya orang kata sebelum ni kan dah bercinta, orang sekarang kan bercinta awal kan. Sebelum daripada berkahwin dah bercinta dah. Abang kalau betul-betul sayang kat saya, sediakan mahar RM40,000. Sanggup, dia kata kan. Abang pun sanggup. Tak apalah sebab sayang punya pasal. Nanti abang buat personal loan.
Sanggup kan. Buatlah personal loan. Lepas kahwin habis susah hidup kan. Tapi sayang punya pasal sanggup. Buatlah apa benda kan. Dan banyak kes yang pada hari ni disebabkan sayangnya dia sanggup melakukan segala-galanya. Atas sebab orang tu. Apa yang dia suka sebab tahu orang yang kita suka tu dia suka dengan perfume bau ni. Maka kita beli perfume tu. Sembuh tiap-tiap hari supaya orang tu cium bau tu lah yang dia suka tu. Dia suka kita pakai baju tu. Baju tu lah pakai tiap-tiap hari sampai lunyai. Sebab dia duk cakap baju tu cantik. Kita pun duk pakailah baju tu supaya orang puji. Orang yang kita sayang tu puji. Kita nak buat apa yang orang tersebut suka. Dan kita ikut je apa yang dia suka buat. Dia suka baca buku cerita, novel apa benda. Novel tu gak lah. Kan? Masa dulu kan. Saya, baca novel-novel yang tak pernah baca pun. Disebabkan konon-kononnya perempuan tu suka dengan novel tu. Kita pun baca lah. Novel-novel romantik apa semua ni kan. Sayang punya pasal lah. Baca novel ni. Padahal tak pernah baca pun novel ni. Tak pernah minat pun novel romantik apa kan. Tapi suka punya pasal baca. Sampai tahap macam tu. Kita akan ikut apa yang kesukaan dia. Maka kalau sungguhlah kita ni benar-benar sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena ikutlah apa cara Rasulullah yang Nabi ajarkan kepada kita. Nabi ajarkan bagaimana kita sebelum tidur baca doa, bila bangun tidur baca doa. Sebelum tidur Nabi galakkan untuk kita baca Alif Lam Mim Tanzil tu, surah Sajadah kan sebelum tidur. Jadi kita semangat, kita hafal surah Sajadah. Sebab apa? Nabi suruh baca sebelum tidur. Ataupun sebab kita sayang pada Nabi, kita cuba buat apa yang Nabi buat. Tu kalau betul-betul bukti sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah bukti kita sayang kepada Nabi ni semata-mata kita duk sebut-sebut sayang Nabi, salu ala Nabi, sayang cinta Nabi kan apa semua. Tapi dalam masa yang sama kita tak mengamalkan sunnah Nabi. Tidak. Sepatutnya sungguh-sungguh sayang Nabi, tunjukkan rasa cinta tu iaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian dalam hadis ni juga kita boleh lihat bahawa adanya satu zikir sunnah yang masih lagi asing dalam kalangan masyarakat. Iaitu apabila kita pulang ke kampung halaman ataupun kita balik ke rumah daripada satu perjalanan yang jauh, kita keluar, katalah kita pergi jauh sikit lah. Mana kita kata jauh sikit. Katalah pergi Seriaman. Kan? Seriaman 3 jam. Jadi balik. On the way balik tu bila masuk je dalam kawasan Kuching, apa patutnya kita baca? Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali dalam keadaan bertaubat sebagai hamba yang mengabdikan diri kepada Allah dan juga memuji Tuhan kami. Jadi antara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pulang ke kampung halaman. Jadi kita boleh amalkan tuan-tuan. Bacalah zikir ni aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Nabi duk sebut-sebut benda macam ni. Jadi satu zikir yang kadang-kadang kurang mesra. Dia sama macam ni lah tuan-tuan. Kita daripada kecil yang kita belajar zikir dalam solat kita katakan. Doa iftitah yang kita tahu apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kan? Lepas tu wajjahtu tu sampai habislah tu. Rupanya ada lagi zikir-zikir lain yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita boleh pelbagaikan. Kan? Contohnya apa dia? Tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pendek je. Jadi ni sangat sesuai baca masa bila tuan-tuan? Masa solat tarawih. Kan? Sebab imam kadang-kadang kan laju. Jadi iftitah baca apa? Baca ni. Tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Antara doa iftitah. Kan? Bagus kalau kita tahu zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan kita dapat pelbagaikan. Doa-doa yang warid daripada Nabi. Banyak doa-doa Nabi yang cantik-cantik tuan-tuan. Banyak doa-doa Nabi yang sangat cantik, yang sangat menarik, yang memang boleh kita amalkan. Bagus doa dia. Saya kongsi satulah tuan-tuan. Apa yang teringat Ada satu doa yang saya sangat-sangat minat tuan-tuan.
Iaitu doa yang Nabi baca dalam solat ataupun selepas solat. Biasanya Nabi baca dalam solat lah. Hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Ada satu doa, Nabi berdoa, ni, doa dia. Kata Ammar bin Yasir pernah solat bersama dengan kami. Kata perawi hadis ni. Dan dia menyingkatkan solat dia. Solat dia solat tak panjang. Lalu sebahagian daripada kami ni bertanya, engkau ni kenapa engkau ringankan solat? Kenapa pendek sangat? Nampak tak orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang? Orang dulu dia komplain, kenapa pendek sangat solat? Orang sekarang komplain dia apa? Kena panjang gila imam tu baca. Kena panjang gila solat tu. Ni orang sekarang. Orang dulu dia komplain, pendek sangat ke solat dia? Rasa tak puas. Jadi kata Ammar bin Yasir ni siapa? Sahabat Nabi lah. Ammar kata, aku tadi dalam solat tadi aku telah berdoa dengan doa yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun bagi tahulah apa doa tu. Ada Abdullah bin Ubay yang bertanya siapa dia, apa doa tu, lalu dia pun bagi tahu. Doa dia apa? Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmumu kepada perkara ghaib dan juga kekuasaanmu ke atas makhluk. Ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu baik untuk aku. Wa tawaffani idza kanatil wafati khairan li. Dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untuk aku. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam keadaan ghaib dan juga dalam keadaan nyata, iaitu dalam keadaan orang tak nampak dan juga waktu orang nampak. Kadang-kadang kita takut pada manusia, kita takut pada Allah dekat depan manusia je kan. Di belakang manusia yang waktu orang lain tak nampak, hilang rasa takut kita kepada Allah. Nabi minta benda ni. Wa as'aluka kalimatal haqq fir ridha wal ghadab. Dan aku meminta kepadamu ya Allah perkataan yang benar dalam reda dan juga dalam marah. Kadang-kadang kita punya perkataan ni cakapnya baik apabila dalam keadaan reda. Tapi apabila dalam keadaan marah, apa jadi dengan perkataan kita? Habis. Hilang segala kebaikannya. Kita dah tak cakap benda-benda yang benar, kadang-kadang sampai cakap benda yang tipu ataupun benda-benda yang disebutkan ketika marahan. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Dan ya Allah, aku memohon kepadamu kesederhanaan. Waktu miskin dan juga waktu kaya. Waktu miskin senang nak sederhana. Bila kaya senang nak sederhana, tuan-tuan. Jadi Nabi minta, jadikanlah aku ni sederhana ni, waktu miskin dan juga waktu kaya. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Dan aku memohon kepadamu nikmat yang tidak henti-henti. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati'. Dan aku memohon kepadamu kesejukan mata ataupun zuriat-zuriat yang tidak putus-putus. Wa as'aluka ridha'a ba'dal qada'. Dan aku memohon kepadamu keredaan selepas diputuskan satu-satu takdir. Apabila datangnya takdir kepada kita, Nabi mohon supaya dapat redha. Redha atas takdir tersebut. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Dan aku memohon kepadamu kenyamanan kehidupan selepas kematian. Iaitu apa dia? Syurga lah. Lepas mati tu, dalam kuburnya nyaman, tak kena azab. Dan kemudian masuk ke dalam syurga. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Dan aku memohon kepadamu kelazatan melihat kepada wajahmu. Kelazatan melihat kepada wajah Allah. Yang ni memang ada hadis Nabi sebut bahawa antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada orang yang masuk ke dalam syurga apa dia? Nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni. Nabi berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu kelazatan melihat kepada wajahmu. Jadi kita pun doa, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat nikmat ini, iaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga kelak. Wasyauqa ila liqa'ik. Dan juga kerinduan untuk bertemu denganmu. Nabi minta supaya kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Dalam keadaan tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tidak ada ujian yang menyesatkan.
Allahumma zayyinna bizinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami petunjuk, pemberi petunjuk kepada orang yang mendapatkan petunjuk. Ha. Panjang tak tuan-tuan doa dia? Panjang. Tapi inilah doa yang sepatutnya kita hafal. Kadang-kadang kita semangat hafal doa-doa yang orang cipta. Sedangkan ada doa yang Nabi ajarkan panjang dah. Tapi tak hafal pun orang. Banyak doa-doa Nabi yang panjang-panjang kan. Kurang sikit orang hafal. Macam Sayyidul Istighfar. Ada famous sikit. Sayyidul Istighfar apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani tu. Itu. Pernah dengar kan? Biasa ada dalam radio IKIM tak silap saya. Dia ada buatkan macam lagu sikit lah supaya orang senang hafal kot. Tu. Banyak doa-doa yang berasal daripada Nabi SAW tapi kita tak hafal. Maka mana bukti betul-betul kita ni cintakan Nabi SAW. Okey. Hadis yang seterusnya, ada masa lagi berapa minit gini? Kita lihat bagaimana Nabi ada kemalangan lagi. Asam garam yang ke-37, bab yang ke-37. Anis Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan fajuhisha shiqquhu al-ayman. Az-Zuhri pernah berkata bahawa Anas bin Malik al-Ansari menceritakan bahawa Rasulullah pernah menunggang kuda. Kemudian jatuh, terhempas pada sebelah kanannya. Jatuh belah kanan. Qala Anas radhiyallahu an, fa shalla lana yawma idzin salatan minas salawati wa huwa qa'id. Maka baginda mengimamkan kami satu solat pada hari itu dalam keadaan duduk. Nabi jadi imam solat dalam keadaan duduk. Fa sallaina wara'ahu qu'udan. Maka kami pun ikut solat dekat belakangnya dengan duduk. Sebab kan ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam ni untuk diikuti. Maka imam solat dalam keadaan duduk, maka kita jadi makmum pun kita solat duduk juga. Summa qala lamma sallama innama ju'ilal imam liyutamma bih. Maka selepas memberi salam, Nabi pun bersabda, sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila imam solat berdiri, maka solatlah berdiri. Fa idza raki'a farka'u. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila dia mengangkat kepala, maka angkatlah kepala. Apabila dia bangkit, maka bangkitlah. Wa idza sajada fasjudu. Apabila dia sujud, maka sujudlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lak walakal hamd. Apabila dia menyebutkan sami'allahu liman hamidah, maka sebutlah rabbana walakal hamd. Sami'allahu liman hamidah, moga Allah mendengar orang yang memujinya, maka kita pun menyebut rabbana walakal hamd. Tuhan kami, milik engkau lah segala pujian. Daripada hadis ni tuan-tuan, kita boleh melihat bahawa kemalangan berlaku kepada Nabi ni adalah benda yang biasa, ada berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita ni apabila berlakunya kemalangan kepada kita, itu bukanlah titik hitam dalam kehidupan. Kadang-kadang bila berlaku tu, contohnya kemalangan di jalan raya kan, teruk ke apa, aksiden, adalah kata sampai hilang anggota ke apa semua, maka benda ni pun pernah dilalui oleh Nabi SAW sampai Nabi sakit sebelah kanan dia. Tak boleh berdiri, solat sampai dalam keadaan duduk. Tu taklah menjadikan kita kata habis dah kehidupan. Tidak. Masih lagi ada lagi kehidupan selagi mana Allah beri nyawa, maka disambunglah kehidupan tersebut. Dan yang seterusnya, daripada hadis ini juga kita boleh lihat bahawa adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut imam dengan jangan terburu-buru. Apabila kita mengikuti imam, tunggu sampai dia rukuk. Dia selesai rukuk, maka barulah kita rukuk. Allahu Akbar, maka kita pun baru rukuk. Sami'allahu liman hamidah, baru kita bangkit. Tunggu sampai dia selesai, ni, Allahu Akbar sampai dia sujud. Maka kita pun baru sujud. Masalah kadang-kadang kita ni, lajunya lebih daripada imam. Ada satu benda yang Nabi sebut sangat-sangat jelas, sangat-sangat bahaya tentang lebih laju daripada imam. Lepas ni saya beritahu, lepas azan insyaAllah. Si Muhammadin Muslim.
رضيت بالله ربا محمد رسول الإسلام دين. Bismillah walhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apa dia larangan, apa dia ancaman Nabi berkenaan dengan orang yang mendahului imam ketika salat? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Bukhari dan Muslim, Nabi kata, ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar atau yaj'al Allahu suratahu surata himar. Kata Nabi SAW, tidakkah kamu ni takut? Ataupun adakah salah seorang daripada kamu ni tak takut? Nabi kata, jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Dia tak takut ke yang Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keldai? Atau Allah akan menjadikan rupanya seperti rupa keldai? Ini satu ancaman yang besar, tuan-tuan. Ancaman yang jelas berkenaan dengan jangan mendahului imam. Maka janganlah dia mendahului imam dengan sengaja. Dia nak cepat sangat. Nak laju lagi. Dan kita pun tak tahu apa yang dia nak kejar. Sebab dia tak boleh lebih laju daripada imam. Sebab dia nak mengikuti imam. Jadi bila dia lebih laju, maka tak tepatlah. Dan salah. Maksudnya solatnya jadi tak sah. Sama ada dia ni kena niat mufaraqah ataupun sebab Umar pernah tegur. Engkau ni taklah solat seorang. Tapi sebab tengok duduk sama-sama dengan orang lain. Tapi tak juga engkau ikut imam sebab engkau lagi jadi imam. Jadi Umar pukul dia, Umar pukul belakang dia. Lepas tu Umar suruh solat balik. Umar Al-Khattab menganggap solat dia tak sah. Dan sahabat Nabi SAW ada sebut, Al-Bara' bin Azib, dia kata, Kana Rasulullah SAW idha qala sami'allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'an Nabi SAW sajidan, thumma naqa'un sujudan ba'dah. Tengok macam mana cara solat para sahabat. Sahabat berkata, Al-Bara' bin Azib, dia berkata, jika Rasulullah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tidak ada seorang pun yang akan membungkukkan punggungnya. Maksudnya masih dalam keadaan iktidal. Kami tak akan bungkukkan punggung kami selagi mana Nabi belum betul-betul meletakkan kepalanya waktu sujud. Sebarulah selepas itu kami bersujud. Maksudnya mereka menunggu sampai Nabi sebut Allahu Akbar. Dah sebut bar. Bila bar ni kan maksudnya dah sujud habis. Barulah mereka mula menggerakkan anggota mereka. Mula membongkok. Maksudnya tak ada Allah, dia pun ikut terus. Belum habis lagi sempurna imam sujud, mereka terus sujud. Tidak. Cara solat sahabat Nabi, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah mereka akan menunggu imam selesai rukun, baru mereka gerak. Jadi samalah untuk yang lain. Apabila dia menyebut Sami Allahu liman hamidah, maka kita dah sampai dah tu barulah kita bangkit. Okey? Tunggu sampai imam selesai pergerakan. Sama juga apabila imam menyebut Allahu Akbar waktu takbiratul ihram. Jangan dia baru sebut Allah, kita pun dah Allahu Akbar. Salah tuan-tuan. Tunggu sampai imam selesai pergerakan tersebut. Barulah betul-betul mengikut cara Nabi SAW. Kalau tak, apa ancamannya tadi? Tak nak ke? Tak takut ke? Apabila kepala kalian tu ditukar dengan kepala himar, kepala keldai. Jadi ancamannya berat tuan-tuan berkenaan dengan solat ni. Maka kita solatlah seperti mana cara Nabi SAW, iaitu tidak tergesa-gesa, tidaklah nak cepat-cepat habis ke apa kan. Sebab kita solat dengan imam, maka kita ikutlah imam. Bertenanglah. Ikutlah kadar imam tersebut. Dan kita pun dah tahu tadi, Ammar bin Yasir, orang komplain apa? Engkau punya solat pendek sangat. Kalau zaman sekarang, kita panjang sangat. Tu yang kita nak cepat tu. Tu yang jadi sekarang ni, macam-macam perangai manusia adalah mereka nak supaya solat tu jadi cepat. Maka sebab tu dia pun asal imam gerak aja, baru sebut Allah, dia pun dah gerak juga. Ini sebenarnya satu kesalahan. Maka ingatlah, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. Apabila dia bertakbir, maksudnya imam bertakbir, maka barulah kalian bertakbir. Itulah cara solat Nabi SAW. Jadi, mudah-mudahan insya-Allah
berdasarkan daripada hadis ni tadi, yang pertama kita boleh tahu Nabi SAW berlaku kemalangan kepada dia beberapa kali. Dan yang kedua, Nabi juga menegur apabila imam tu buat, maka kita kena ikut. Satu contoh tuan-tuan, yang ni yang kadang-kadang mungkin orang tak tahu kan. Tiba-tiba imam sujud sahwi. Tahu sujud sahwi? Sebelum bagi salam tu, tiba-tiba imam sujud 2 kali dulu. Dan kita pun tak tahu kenapa imam sujud. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ikut. Sebab ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam ini dijadikan supaya diikuti. Maka kita ikut. Mungkin dia ada sesuatu yang dia lupa. Lalu dia sujud sahwi. Kita yang tak tahu apa dia. Adalah tu dia terlupa ke, dia tak baca. Apa kita kata lupa nak baca tahiyat awal ke. Contohlah, duduk je lama kan, tapi tak baca kan. Ataupun adalah something yang dia rasa macam ada kekurangan, lalu dia nak sujud sahwi. Ataupun dia tak yakin dengan rakaat dia ke. Aku rasa macam tak cukup ni. Tambah je satu lagi lah. Lepas tu dia sujud sahwi. Rupanya solat dia cukup 4 rakaat. Cuma dia menyangka, dia tak pasti 3 ke 4. Jadi dia pun rasa dia tambah satu lagi. Lepas tu dia pun sujud sahwi. Jadi kita yang kat belakang ni, apa tugas kita? Ikut je lah. Apa yang imam buat tu, selagi mana dia bukanlah tambah rakaat satu lagi ke apa semua, yang tu kita tak ikut lah. Tapi kalau dia sujud sahwi, dalam keadaan kita pun tak tahu kenapa, maka kita ikut sahaja. Okey? Jadi cukup setakat ni insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.